Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Fatimah Nur Ain binti Muhammad Rashid. Nombor matrik saya C19A0749. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan mengenai Barrett-Christensen Model. Barrett-Christensen Model merupakan sebahagian pengetahuan mempunyai logik, pelbagai prosedur yang disarankan dan pelbagai tujuan. Artistik ini menggunakan karya seni yang standard tertinggi dan kritikan studio menggunakan karya seni pelajar serta tujuan untuk meningkatkan karya fotografi menggunakan Barrett-Christensen dalam bahan penyampaian maklumat, maklum balas dan penilaian. Gambar bergantung kepada 3 konteks iaitu internal context, original context dan external context. Saya akan mengkritik hasil karya tokoh pilihan saya iaitu Cindy Sherman berdasarkan Barrett-Christensen Model. Berdasarkan hasil karya yang saya pilih, yang pertama deskripsi. Gambar tersebut menunjukkan seseorang individu yang disolek dan dilengkapkan dengan berpakaian sebagai seorang badut. Badut merupakan seorang individu yang bertopengkan dengan perwatakan dan pemakaian yang boleh membuatkan semua orang melihatnya berasa lucu. Identiti, latar belakang dan juga raut wajah susah untuk semua orang mengenali siapa dirinya yang sebenar. Yang kedua adalah bentuk. Gambar ini menggunakan komposisi perspektif linear dan figura yang menjadikan badut tersebut sebagai titik fokus dalam gambar tersebut. Penggunaan warna pada gambar tersebut menjadikan gambar tersebut tampak lebih menonjol dan juga lebih menarik apabila dilihat. Yang ketiga adalah teknik. Karya Cindy Sherman ini telah dimanipulasikan secara digital. Karya ini telah mencorakkan satu karya supaya bernampak lebih ekstrim dan sesuai dengan watak subjek metal yang dipilih dalam karya ini. Teknik pencahayaan hadapan telah digunakan pada gambar tersebut. Yang keempat iaitu medium. Gambar ini menggunakan medium warna-warni atau norma yang di mana bersesuaian dengan subjek metal tersebut iaitu badut yang mengenakan solekan dan pakaian yang berwarna-warni. Seterusnya yang kelima iaitu denotasi. Subjek metal telah dapat memberikan tumpuan kepada semua orang yang melihatnya melalui ekspresi wajah, melalui solekan yang dikenakan dan juga pemakaian yang dikenakan oleh subjek metal sebagai seorang badut. Yang keenam iaitu konotasi. Melalui karya yang dihasilkan ini berjaya menyembunyikan perwatakan sebenar pada semua orang. Di sebalik watak, beliau mempunyai jiwa yang kuat pada pandangan mata tetapi hakikatnya tersimpan beribu kesedihan. Peristiwa hitam yang tersirat yang membuatkannya kuat untuk terus berkarya sebagai seorang badut yang berperanan untuk menghiburkan semua orang termasuk dirinya sendiri. Yang ketujuh iaitu gaya. Cindy Sherman merupakan seorang juru gambar yang menjadikan dirinya sebagai subjek matter dalam karya yang dihasilkannya. Beliau sangat terkenal apabila sering mengenakan pelbagai jenis kostum dan fashion bagi setiap identiti yang menunjukkan apa yang berlaku dalam kehidupan seorang individu. Yang terakhir iaitu konteks luar. Cindy Sherman telah menolak gagasan karya yang mempunyai nasihat atau mesej seperti karya yang dihasilkan oleh tokoh Barbara Kruger. Beliau membiarkan semua hasil karyanya tidak mempunyai tajuk ataupun judul kerana beliau inginkan setiap individu yang melihat hasil karyanya dengan memahati dan mentafsir untuk memahami secara tersendiri. Beliau berpendapat bahawa setiap individu yang mempunyai pemahaman yang berbeza-beza dengan individu yang lain. Hasil karya yang saya pilih merupakan seorang wanita hamil yang berpakaian ke ala barat-baratan. Okey, wanita tersebut ingin menunjukkan budaya mereka berpakaian, cara mereka. Bentuk gambar tersebut merupakan berbentuk dominan, iaitu dominan ni bermaksud
pusat penumpuan. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, perempuan hamil tersebut menjadi titik fokus, menjadi subjek utama dalam gambar itu. Latar belakang potret itu berwarna merah terang, dan ada sedikit campuran-campuran warna, dan modelnya berpakaian agak gelap supaya kelihatan lebih menonjol. Medium yang digunakan ialah medium fotografi, betul, cetakan pemadan warna. Okey, perubahan latar belakang digital memberi kesan pada potret tersebut dan kelihatan over the top and a little bit cartoony. Okey, secara denotasinya, subjek matter tersebut telah menjadi perhatian audiens melalui cara pemakaian, solekan dan cara penggayaan. Secara konotasinya, wanita tersebut menyembunyikan perasaan sebenar kepada audiens. Kalau kita lihat pada watak beliau, watak beliau seperti seorang wanita yang tabah dan tidak kisah dengan pandangan orang ramai, dengan kritikan orang ramai, tetapi berkemungkinan dia menyembunyikan 1000 perasaan yang tidak dapat digambarkan oleh kita sendiri. Okay, gaya Cindy Sherman telah menggunakan susunan aturan, sesuatu watak, penyamaran dan pemakaian. Okey, beliau suka meneroka cara wanita Amerika berpakaian. Jadi beliau aplikasikan apa yang beliau kaji ke dalam hasil karya beliau. Hasil karya Cindy Sherman ini mendapat tempat di kebanyakan muzium yang terkenal, muzium art yang terkenal seperti The Montclair Art Museum, Museum of Modern Art, Indianapolis Museum of Art at Newfields, San Francisco Museum of Modern Art. Assalamualaikum. Okay, subjek matter yang saya pilih ialah sebuah lukisan yang digambarkan hanyalah sebelah mata, iaitu lukisan ini menunjukkan sebelah mata. Okay, dari gambar ini kita dapat lihat apa maksud yang terdapat pada pandangan mata wanita itu. Matanya yang merenung tajam ke hadapan seolah-olah melihat apa yang sedang terjadi di hadapan matanya. Seterusnya, yang kedua ialah dari segi bentuk. Dari segi bentuknya ialah komposisi gambar tersebut. Okay, gambarnya yang hanya memfokuskan pada bahagian mata saja, iaitu hanya pada sebelah mata sahaja. Seterusnya ialah teknik, di mana karya beliau yang dihasilkan dengan lakaran digital yang unik. Dari segi lakaran mata yang sangat cantik dengan berwarna hitam dan juga berlatar belakangkan hanyalah cahaya yang gelap. Karya ini hanya memfokuskan pada bahagian mata saja, iaitu hanya sebelah mata saja. Seterusnya, yang keempat ialah medium. Okey, cara atau kaedah hitam putih yang digunakan pada gambar ini amatlah bersesuaian dengan subjek matter yang dipamerkan dengan lagak mata yang sedang memerhati sesuatu di hadapannya. Seolah ada sesuatu yang terjadi di hadapannya, seolah-olah ianya ialah realiti yang terjadi. Seterusnya ialah penotasi. Subjek matter telah pun memberi tumpuan kepada ekspresi mata yang sedang merenung tajam ke arah hadapan dengan memberikan gambaran apa yang awak lihat adalah apa yang awak dapat. Seterusnya ialah konotasi. Konotasi mengetepikan identiti sebenar dengan hanya mempamerkan sebelah mata berserta maksud yang ringkas di sebalik mata. Seterusnya ialah dari segi gaya. Setiap karya seni yang dihasilkan oleh beliau sangatlah sempurna dengan menyelitkan sedikit teks yang berkaitan dengan gambar seolah-olah apa yang sebenarnya dibicarakan pada gambar itu. Okey, dalam gambar subjek matter yang saya pilih ialah mata, iaitu dari segi mata ini ianya menggambarkan teks, iaitu apa yang awak lihat itulah yang akan kita dapat. What do you see
that's what you get. Is it? Terima kasih. Lukisan ini menunjukkan seorang wanita yang sedang mengalirkan air matanya. Ia kelihatan sangat dekat. Air mata yang ditunjukkan sangat jelas dan mempunyai isi tersirat di dalamnya. Okey, seterusnya ialah bentuk. Karya ini komposisi berformat tinggi yang membangkitkan nuer yang pegun. Justeru diletakkan dengan wajah senyum yang berwarna merah. Selain itu ialah teknik. Dalam menghasilkan karya beliau yang dimanipulasikan secara cetakan digital pada vinin, ekspresi wajah sahaja digunakan dalam menghasilkan karya ini. Latar belakang dalam karya ini juga tidak dipamerkan. Teknik pencahayaan sahaja di bahagian hadapan digunakan. Seterusnya ialah medium. Kaedah hitam putih yang digunakan dalam karya ini sangat bersesuaian dengan subjek metal tersebut kerana perwatakan seorang wanita muda yang sedang mengalirkan air matanya. Selain itu ialah denotasi. Subjek metal telah memberi tumpuan kepada audiens melalui ekspresi wajah iaitu dengan mengalirkan air matanya dan menunjukkan simbol kebahagiaan ini dapat menarik perhatian audiens. Konotasi menyembunyikan perwatakan sebenarnya di hadapan semua audiens dan mempunyai pesanan yang ringkas dan menarik perhatian orang ramai. Apabila diperiksa lebih dekat, karya ini menunjukkan dirinya yang bukan wanita, melainkan boneka yang dapat dibuktikan dengan retakan penjuru yang melintasi wajahnya. Selain itu ialah gaya. Karya seni beliau yang mengaplikasikan teknik pengiklanan dalam imej dan teks yang teratur. Penggunaan tipikal bingkai berwarna merah atau sempadan di sekeliling imej hitam dan putih. Di samping itu, beliau juga menggunakan gaya agitprop khas Kruger yang menggabung gambar hitam dan putih. Akhir sekali, cetakan pada vinyl beliau pernah dipamerkan di New York. Sekian, terima kasih. Karya ini dihasilkan oleh Barbara Kruger yang berjudul How Dare You Not Be Me, iaitu kita dapat melihat seorang lelaki yang sedang menuding jari dan ekspresi wajahnya yang kelihatan sangat marah. Selain itu ialah medium. Medium yang digunakan dalam karya itu oleh Barbara Kruger ialah photo engraving, iaitu ukiran gambar. Selain itu ialah medium. Medium yang digunakan dalam karya itu oleh Barbara Kruger ialah photo engraving, iaitu ukiran gambar. Di samping ialah denotasi. Subjek metal telah memberi tumpuan kepada audiens melalui ekspresi wajah yang sedang marah dan sedang menuding jari. Maksud yang ini disampaikan melalui gambar tersebut berkemungkinan seorang lelaki yang kelihatan sangat marah. Konotasi. Slogan atau perkataan yang diletakkan pada karya tersebut mempunyai makna yang tersirat. Justeru, kita dapat melihat Barbara Kruger meletakkan foto seorang lelaki dan perkataan How Dare You Not Be Me, ingin mengatakan bahawa seseorang itu berani tidak menjadi seperti saya. Gaya fotografi yang digunakan dalam karya tersebut oleh Barbara Kruger ialah tipikal bingkai merah atau sempadan di sekeliling imej. Karya yang dihasilkan oleh Barbara Kruger telah dipamerkan di Art of It, Germany dari Oktober hingga November 1996. Karya yang berjudul How Dare You Not Be Me telah memberi maksud yang tersirat yang hendak disampaikan dalam foto tersebut. Sekian, terima kasih.